Okay, next subtopik adalah topik the method of section. So kita dah pun pergi ke topik 3, iaitu topik yang terakhir dalam pengajian untuk kursus ini. Dalam structural analysis simple trust, kita dah belajar the method of joins, zero force members macam mana, dan yang terakhir adalah subtopik the method of section. Okay, so apakah the method of section ni? Okay, so objektifnya untuk pembelajaran ini adalah student will be able to determine force interest members using the method of section. So ini adalah kaedah penyelesaian yang menggunakan kaedah the method of section. So kenapa method ini diperlukan? Okay, so boleh tengok pada gambar raja ini ada satu bridge, okay, yang mempunyai banyak truss. Okay, dia banyak sangat dia punya members of truss lah. Okay, so dalam kita nak menyelesaikan masalah ataupun calculation yang melibatkan banyak members ni, okay, so apakah kaedah yang kita perlukan untuk kita selesaikan ataupun kita cari nilai-nilai dalam setiap members truss tu? Okay, so the method of joins requires that many joints be analysed before we can determine the forces in the middle part of the truss. Okay, so is there another method to determine these forces directly? So untuk menyelesaikan masalah long truss, so kita perlukan the method of section. So apakah the method of section? Okay, di mana truss yang panjang ni, contohnya truss ni, okay, ni tak berapa panjang lagi sebenarnya. So kita buat satu cross section ataupun kita cut. Okay, kita cut, kita potong sebahagian truss ni, okay, untuk kita buat calculation ataupun analisis. Okay, dan konsep truss masih sama. So dia ada tensile, okay, dan dia ada compress untuk members. Ini adalah teori yang sama. Teori yang sama juga kita dah belajar sebelum ni, cuma kita tambah sikit untuk long truss punya problem. Kita akan guna the method of section, di mana kita buat satu keratan ataupun kita potong truss yang panjang tu untuk kita selesaikan masalah. So dalam slide ini dia ada tunjukkan, okay, macam mana kita nak selesaikan masalah. Okay, yang ni saya rasa pelajar boleh baca sendiri, sebab kalau saya explain dalam ni pun dia agak sukar juga, sebab ini bukan soalan, ini hanya adalah step by theory kan. Okay, so adalah lebih baik kita terus jawab ke soalan dan kita tengok macam mana kaedah penyelesaian dia. Okay, ini adalah soalan yang sangat simple. Okay, so soalannya adalah, so loads as shown on the roof truss. Okay, ni contohnya roof truss. Okay, yang mana tinggi ni adalah 10 inci dan dia punya lebar setiap ni adalah 10 inci lah. So ini adalah force 10 kN, 10 kN, 10 kN. Okay, so ini adalah truss dia. So soalan dia, in the frame below, okay, find member truss pada BD. So dia nak cari truss ni. So kalau kita pakaikan kaedah the method of join yang sebelum ni ataupun zero force members, memang agak sukarlah, jauhlah perjalanannya, okay, untuk kita menyelesaikan masalah ni. Okay, jadi kita terpaksa gunakan kaedah the method of section. Okay, iaitu kita potong, kita buat keratan, okay, dalam section ni. So apakah first step untuk kita gunakan dalam the method of section? Okay, so step yang pertama adalah, okay, so kita kena decide dulu dekat mana kita nak cut. Okay, kat mana kita nak potong bridge ni ataupun roof truss ni. Okay, kat mana kita nak potong?
Okay. So kita move dulu. Okay. So first plan. Okay. So basically kita akan potong dekat nilai yang kita nak cari. So kita nak cari nilai BD kan ni. Kita nak cari nilai FBE. Kita nak cari nilai FBE. Okay. So nilai yang kita potong, kita akan potong dekat yang melalui BE. So ini kita akan potong semua dekat sini. Seperti yang gambar ni lah, gambar gunting. Okey, dipotong kat sini. So kita decide kita potong dekat sini. So selepas kita potong, kemudian kita akan cari unknown yang ada. Okey. So saya tunjukkan kat semula kat sini. Okey. So dia akan potong dekat sini juga. Okey, yang ni pun dia akan potong kat sini. So sebenarnya yang ni dia belum dapat lagi sebenarnya ni nilai ni. Saya delete dah. Okey. So selepas kita potong, kita kena cari force yang wujud tetapi tiada nilai. Okey. So dalam sistem ni, force yang wujud tetapi tiada nilai adalah yang ni, reaction force pada A ni. Dan reaction force pada H. Okey. So kita kena calculate dulu berapakah reaction force dia. Okey, macam mana nak calculate reaction force? So kita menggunakan ilmu moment yang kita dah belajar sebelum ni. Okey. So macam mana nak calculate force pada ni? Okey. Saya ambil ini adalah FA, yang ni adalah FH. Okey. So kita calculate saja force yang berada pada FA. So macam mana kita nak calculate force pada FA? Reaction force dia yang ke atas ni. Okey, saya pinkan dekat sini dan saya kira moment. Okey, boleh tengok calculation saya buat. Jumlah moment pada H. Okey, equal to 0. So saya assume clockwise adalah positif. Okey. So untuk the method of section ni memang kita akan gunakan sedikit basic konsep untuk moment lah. Okey. So apabila saya pinkan dekat H ni, okey, apakah force-force yang bertindak? Okey. So yang pertama adalah FA. Sebab moment, kalau awak tengok konsep moment asal, moment sama dengan F darab D. Dan F dengan D ni mesti serenjang ataupun perpendicular. Dia mesti jarak 90 darjah. Okey. So moment pada titik H ni, okey, sama dengan FA darab jarak. Okey, kita dah tahu yang ni 10 10 10 10. So FA darab 40. Sebab dia clockwise, dia ke atas ni. FA dia pusing ke atas. Okey. Kemudian apa lagi force clockwise yang ada? Yang kedua adalah 10 kN ni. Okey. Sorry, maafkan saya. Silap. Okey. Hanya ada satu sahaja force yang clockwise. Okey. So selebihnya adalah force anti clockwise. So apakah force anti clockwise yang ada? 10 kN sini, 10 kN sini dan 10 kN sini. So ketiga-tiga yang lain adalah force anti clockwise. Okey. So force clockwise hanya ada pada FA darab 40 jarak. So anti clockwise kita ada 10K. Okey. 10 darab 10 kuasa 3. Darab jarak dia 10 10 10 30. Okey. Tolak yang ni 10 darab 10 kuasa 3. Darab jaraknya adalah 20. Dan yang ketiga adalah 10 kali 10 kuasa 3. Jaraknya adalah 10 inci. Okey.
So berapakah nilai FA? So bila awak calculate semua ni, awak akan dapat nilai FA. So berapakah nilai FA? 10 darab 20 darab. So kita akan dapat nilai FA adalah 15 kilo Newton. Okay. So kita akan dapat nilai FA sama dengan 15 kilo Newton. So selesai masalah. Yang pertama kita cut dulu section yang berkaitan. Yang kedua kita ni calculate reaction force ataupun unknown force yang ada. Okay. So selepas itu, okay, selepas kita calculate, okay, so ini adalah contoh calculation lah yang dalam slide lah. Okay. Selepas kita calculate, okay, reaction force di sini, so maka kita pun boleh calculate. Okay. So selepas kita calculate 15 kN di sini, maka kita pun lukis mula free body diagram yang baru seperti gambar yang dalam slide ni. Okey, ini adalah free body diagram yang baru selepas kita potong. Okey, awak nampak yang sini? Kita akan potong dia dan dia akan jadi seperti ini. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, so ini adalah free body diagram yang baru. Okey, so daripada free body diagram ini kita akan calculate nilai FBE. Okey, so ini adalah nilai FBE yang kita nak calculate. FBE. Okey, so seperti yang kita nampak. Okey, so macam mana nak calculate nilai FBE? Okey, macam mana kita nak calculate nilai FBE? Okey, so apa yang kita perlu buat adalah kita menggunakan konsep jumlah daya. Okey, kita boleh menggunakan konsep jumlah daya. So dalam situasi ni kita hanya gunakan konsep jumlah daya pada paksi Y. Okey, jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Okey, saya assume ke atas adalah positif. Okey, so ke atas adalah positif. So apakah daya yang berada di atas? Okey, yang menghala ke atas adalah 15 kN. So 10 kN menghala ke bawah, dan FBE dia boleh juga menghala ke bawah tapi kena ada sudut. So kita cari dulu sudut ni berapa. Okey, theta sama dengan apa? So theta sama dengan shift tangent atau tangent negatif 1 10 bahagi 10 berdasarkan jarak yang dah bagi. Okey, so sama dengan 45 darjah. Okey, so apakah jumlah daya yang ada? So yang pertama adalah 15, okey, darab 10 kuasa 3 sebab kilonewton. Kemudian tolak 10 darab 10 kuasa 3 kilonewton. Kemudian tolak FBE cos 45 darjah. So at the end kita akan dapat FBE sama dengan so kita akan dapat FBE sama dengan 7.07 kilo Newton. Okey, so selesai. So itu sahaja.
Dia nampak seperti susah, tapi sebenarnya senang saja solution ni. So itu saja untuk contoh yang paling basic untuk kaedah the method of section. Sekarang kita akan move ke soalan ataupun example yang kedua. So example ni memang agak kompleks lah. So ini memang example ni adalah standard soalan final punya example lah ni. Okay. Memang agak kompleks. Tapi walaupun kompleks, tetap possible untuk diselesaikan. Okay. So given loads as shown on the roof truss. Okay. Find the force in members DE, DL. Okay. Yep. Find the force in members DE, DL and ML. So di manakah DE, DL dan ML ni? So DE ini, DL ini, ML ini. Okey. So kalau kita nampak ni, kita dah tahu dah sebenarnya kita nak cut section ni kat mana. Okey. Sebab tu kita perlukan kaedah the method of section ni. Sebab kita nak calculate ni kan. Nak calculate. Kalau kita tak cut ni, memang panjanglah kerja kita. So that's why diperkenalkan kaedah the method of section ni untuk kita solvekan soalan yang melibatkan long truss. Okey. Dalam kita nak menyelesaikan soalan ni, okey. So seperti yang saya dah maklumkan tadi, kita perlu tentukan section mana yang kita nak potong. So nilai yang kita perlu cari adalah okey, FDE, FDL dan FML. So kita akan potong di sini. Okay. So sebelum apa-apa pun, kita kena tentukan apakah unknown force yang ada. Okay, untuk kita calculate reaction force. Okay. So unknown force yang ada kat sini adalah force pada A dan force pada I. Okay. So since kita dah potong di sini, okay, dan kita akan decide side mana yang kita akan gunakan untuk calculate. So kita akan gunakan side belah kiri. Sebab apa? Sebab lagi kuranglah members ataupun force yang ada sebelah kiri ni supaya memudahkan calculation kita. Okay. So first kali kita akan calculate berapakah reaction force pada A. Okay. Nak calculate reaction force pada A, okay, kita pinkan pada I. Okay. Jumlah moment pada I, okay, sama dengan kosong. So clockwise adalah positif. Okey, clockwise yang ada adalah FA darab jarak dia. 1 2 3 4 5 6. 4 kali 6 sama dengan 24 meter. Okey. Tolak. Ini kena calculate satu-satu ni. 6. 6 kali 24. Okey, habis satu. 12. 12 kali 20. Tolak 12. 12 kali 16. Tolak 12. 12 kali 12. Tolak lagi 12 kali 8. Tolak lagi 12 kali 4. Memang banyak Kemudian yang 6 ni ada nilai tak? So yang ni tak ada nilai sebab dia tiada jarak serenjang. Okey. So kita calculate lah. At the end FA kita akan dapat berapa? Okey, kita calculate 6 4 tambah 20 tambah 12 16 tambah 12 12 tambah 12 8 12. Okey, so
di end FA kita akan dapat 36 kilo Newton. Okey. So selepas kita dapat reaction force pada FA, maka kita pun bolehlah lukis free body diagram yang baru yang ada side sebelah kiri sahaja. Okey. So kita boleh lukislah free body diagram yang baru. Okey, seperti gambar ni. Ni dia dah lukislah. Okey. Apa? Kita boleh lukis sama-sama. Okey, yang ini adalah free body diagram yang baru. Okey. Memang agak kompleks sikit yang ni. Memang dia akan take time sikit. Okey. So ini adalah kedudukan free body diagram yang baru. Kita labelkan dulu A, B, C, D, and M. Okey. So yang di sini dia akan jadi F, D, E. Yang sini dia akan jadi F, D, L. Dan yang di sini dia akan jadi M, F, M, L. Okey. So apakah force yang bertindak? Okey, force yang bertindak. Okey. Yang pertama di bawah ni reaction force yang kita dah calculate tadi, iaitu 36 kN. Kemudian kita ada 6 Newton di atas, 6 kN. Kita ada 12 kN dan kita ada 12 kN. Okey. So berapakah jarak-jarak yang ada di sini? So jarak-jarak yang ada sini 4 meter, 4 meter, dan sini adalah 3 meter. Okey. So berapakah jarak di sini? Okey. So jarak di sini yang kita kena calculate. So macam mana nak calculate jarak di sini? Okey, saya akan tunjukkan. Di sini kita perlu perlu membaca sedikit dia punya drawing di sini. Okey. So kalau di sini 3 meter. Okey. So sini 3 meter dan sini 6 meter. Panjang ni 6 meter. Okey. Dan ini adalah nisbah yang konsisten. Okey, 4 meter, 4 meter, 4 meter. So di sini adalah 6 meter. So kita boleh assume sini 3 meter, so sini 4 meter, sini 5 meter dan sini 6 meter. So jarak di sini 5 meter dan sini 6 meter. Okey. So kita boleh buat satu assumption lah. Okey, satu assumption. Sekejap. Selepas kita tahu, okey, nisbah jarak yang ni 3 meter, 3, okey, maaf, saya salah tulis nisbah. Okey, maafkan saya. Saya tak rekod sekali lagi sebab nanti akan ambil masa yang lama. Maafkan saya. Saya tersalah dari nisbah. Okey. Okey. So sini 3 meter, so sini 4 meter, so sini 5 meter. Okey. So yang ini adalah 6 meter. So dia 3, 4, 5, 6. Okey. So dalam kita nak menyelesaikan masalah, so paling penting adalah kita kena tahu dia punya sudut. Okey, sudut untuk force ni. Force ni kita kena tahu sudut dia ke mana, direction dia. Okey, sebab itulah kita kena tahu setiap nilai panjang ni, supaya dengan nilai panjang ni kita boleh calculate sudut pada force ni. So kita pick dulu satu garis pada pasti X senenjang.
Okey. So kita perlu tahu sudut, berapa sudut di sini. Okey. Berapa sudutnya? Okey. Dan di bawah ini berapa sudutnya? Okey. So macam mana kita nak tahu sudut di sini berapa? Okey, ini pasti X Okey. So kita boleh gunakan konsep. Okey. So yang ni awak tengok di sini kita boleh assume dia punya kenaikan sudut ni, maksudnya sudut di sini. Okey. Sudut di sini dan sudut di sini dia akan memberi satu nilai ataupun nisbah yang sama. Okey. So sudut di sini, okey, dan sudut di sini dia bagi satu pemanjangan ataupun satu nisbah yang sama. So apabila saya gariskan, okey, apabila saya selalu tertekan next. Okey, apabila saya gariskan straight macam ni, okey, so sudut ni memang dia akan sama. Sini sama dengan sini, sama dengan sini. Okey. So apapun paling mudah kita pick mana-mana saja point dan kita boleh calculate dia punya sudut. So apabila sini 3 meter, okey, dan sini panjang dia 4 meter. So apabila kita straightkan garisan ni, sini adalah dia jadi 1 meter. Okey. Dan sini 4 meter, sini 5 meter. Apabila saya straightkan garisan ni, so sini adalah 1 meter jarak ni. So saya dah create satu triangle yang kecil dekat sini. Okey. Di mana sini adalah nilainya 1 meter. Okey, ni theta. Yang di bawah ni konsisten 4 meter. So saya harap pelajar boleh imagine Saya harap pelajar boleh imagine. So ini adalah ni kedudukan segitiga yang berada di sini, di mana nilai di bawah ni sentiasa konsisten 4 meter. Okey. Dan panjang ni dia akan konsisten 4 meter. Dia akan konsisten 1 meter di sini. Okey. So berapakah sudut di sini? Okey, sudut di sini. Okey. So sudut di sini awak boleh calculate lah. Okey, theta sama dengan tangent 1/4. So kita akan dapat sudutnya adalah okey, so 14.04 degree. So kita dah dapat dah sudut sini. Saya namakan sudut 1 lah, mudah Okey, saya namakan sudut 1 supaya lebih mudah. Okey. So kemudian macam mana pula kita nak calculate sudut yang kedua? Sudut yang kedua kita boleh calculate terus. Okey. So macam mana saya nak calculate sudut yang kedua? Okey. Saya lukis dulu. Okey. Kedudukan segitiga yang berlaku. Okey, di mana sini D, sini L dan sini M. Okey. So sudut yang ni lebih mudah. So DM panjang dia adalah 5 meter dan ML adalah panjangnya 4 meter. So saya boleh calculate dulu sudut di sini terus. Okey. So theta sama dengan yang -1 4/5. So 4/5 jadi -1. So saya dapat sudut di sini adalah 38.7 darjah. Okey. So theta 2 okey sama dengan 90 darjah
tolak 38.7 darjah. So saya akan dapat 51.34 degree. Okey. So maka lengkaplah saya punya free body diagram yang baru, di mana saya dah tahulah sudut-sudut saya ni berapa. Okey. So saya akan lukiskan semula free body diagram yang baru yang lebih clear. So ini adalah free body diagram yang saya dah lukis. Okey, saya guna figure yang sama saja. Okey. Kemudian so theta 1 adalah 14.04 dan theta 2 kita dah dapat tadi 51.34 darjah. Okey. So apabila kita dah dapat sudut-sudut ni, maka kita lengkaplah kita punya free body diagram, okey, untuk section yang kita dah buat ni. Okey. So kemudian okey, kita akan calculate nilai force yang kita yang diminta lah. Okey, so yang diminta adalah, sekejap saya tukar warna. So yang diminta adalah FDE, FDL dan FML. Okey. So daripada kesemua force ni, force mana yang kita perlu calculate dulu adalah force yang paling mudah untuk dapatkan nilai dia. Okey. So saya telah melukis free body diagram yang baru. Okey, kemudian daripada free body diagram ini, so kita akan calculate dulu, okey, nilai unknown yang ada. Okey. So saya tertinggal satu lagi force. Sekejap So yang ni pun kita kena tulis jugalah force di sini. Okey. Iaitu 12 kilonewton. Okey. So daripada free body diagram ni, so kita akan calculate nilai force yang unknown. Apa force yang unknown yang ada dalam ni adalah FDE, FDL dan FML. Okey. So daripada ketiga-tiga force ni, force yang paling mudah untuk kita calculate dahulu adalah force ML. Okey. So sebab apa force ML yang lebih mudah dulu? Okey. Sebab dia tidak melibatkan sudut lah. Okey. So untuk kita calculate force ML, okey, so kita kaedahnya adalah kita cari satu point yang boleh kita pinkan. Okey. Kita cari satu point yang kita boleh pinkan. Sebab kalau kita nak pakai kaedah jumlah daya dalam paksi X ataupun paksi Y, kita ada lagi dua unknown ni, FDE dengan FDL. So memang agak sukar lah. So caranya kita pinkan satu point supaya kita dapat calculate jumlah daya pada ML. So point mana yang kita nak calculate? Kalau kita pinkan point pada A, okey, kita akan dapat unknown DE, DL, ML. Okey. Kalau kita pinkan pada point M, so kita tak dapat carilah FML. Kita dapat cari FDL dengan FDE. So cara terbaik adalah kita pinkan pada point D. Apabila kita pinkan pada point D, okey, automatik FDE dan FDL kita tak perlu calculate. Okey, unknown dia akan hilang sebab dia tak ada jarak. So kita akan ada force 12 kN, 6 kN, 36 kN dan FML. Okey. So kaedahnya kita pinkan pada D. So moment pada D, okey, sama dengan kosong. Saya assume clockwise adalah positif. So apakah moment yang ada pada D? Okey, ini saya pin pada D. Okey, yang pertama adalah kalau clockwise, momennya adalah 36, jaraknya adalah 8 meter. Okey. Kemudian ada lagi tak clockwise? So tak ada clockwise. Okey, so selebihnya adalah anti clockwise ataupun counter clockwise. So counter clockwise yang ada, yang pertama adalah
negatif 6 kilonewton. So berapakah jaraknya? So jaraknya juga adalah 8 meter. Okey ni 6. Jarak dia dengan D adalah 8. So kemudian 12 kilonewton. So jaraknya adalah 4. Okey. Dan yang terakhir adalah okey, jarak ni FML sekali. FML sendiri okey, iaitu FML jarak. So jaraknya adalah 5. Okey. So at the end kita akan dapat FML selepas kita pusing-pusing. So kita akan dapat nilai FML. Okey, kita calculate 6 tambah 8 tambah 4. Okey, lagi 5. Okey, sebentar. Okey, 36 darab 8 tolak 6 darab 8 tolak 12 darab 4. Okey, 5. So kita akan dapat nilai sama dengan 38.4 kilonewton. Okey. So kita telah pun dapat nilai unknown kita yang pertama, iaitu FML. Okey. So seterusnya, okey, kita akan calculate nilai yang lain pula. Okey, kita catat dulu FML yang kita dah dapat tadi, iaitu 38.4 kilonewton. So yang kedua, apa yang boleh kita calculate? Okey. So kita boleh calculate nilai FDE. Okey. Kita akan calculate nilai FDE. Okey, nilai FDE dahulu. Okey, sekejap. Dah hilang pula tadi. FML sama dengan 38.4 kilonewton. Okey. So yang kedua, kita akan calculate nilai FDE. So untuk kita calculate nilai FDE, okey, so kalau kita gunakan kaedah jumlah daya pada paksi X ataupun Y, so kita pun akan mengalami kesukaran lah, sebab kita akan ada dua unknown lagi ni. Okey, FDL pun kita tak ada lagi nilai. Okey, so cara terbaiknya adalah kita akan gunakan konsep moment, dan kita akan carikan satu point. Okey, kita akan carikan satu point supaya kita boleh calculate dia punya nilai moment. So di sini kita boleh juga gunakan point L. Okey, point L kat sini. Okey, so kita pun boleh pinkan L. Okey, ini adalah L. Okey, L. So kita akan pinkan di L. So jumlah moment pada L sama dengan 0. Saya assume clockwise adalah positif. Okey, apabila saya calculate jumlah moment pada L, maksudnya saya tak perlu calculate pun nilai FDL dan FML. Saya tak akan gunakan nilai FML dengan FDL, sebab saya pick moment pada L. Okey. So apakah moment yang ada pada clockwise? Okey, clockwise yang pertama adalah 36 kilonewton. Okey, darab 12. Yang kedua adalah FDE. Okey, FDE. FDE ni dia clockwise. Okey, FDE. Tapi FDE ni dia bersudut. Okey, so FDE cos 14.04. Okey. So jarak. Okey, so jaraknya adalah 6. Okey, nanti awak boleh tengok balik. So di sini ini 3. Okey. Dan 4.
Dan kita 6 So 6 adalah jarak dia dari L. So ini L. L kat sini. So jarak dia 6. Okey. So ini adalah pointnya. Okey. Jaraknya 6. Okey. Kemudian kita akan tolak 6 kilonewton darab 12 dan kita akan tolak yang ni 12 darab 8 dan kemudian ada satu lagi saya dah tulis cuma terpadam kot. Dekat sini ada 12 kilonewton. Okey, tolak lagi 12 darab 4. Okey. So at the end berapakah nilai FDE yang kita dapat? Okey, so nilai FDE yang kita dapat adalah kita akan dapat nilai FDE nya adalah 37.1. Okay. 37.11 kilonewton. So adakah nilainya positif ataupun negatif? So nilainya adalah positif. So maafkan saya, nilainya adalah negatif. Okey. So nilainya adalah negatif. Selepas kita calculate 26 darab 12 6 darab 12 12 darab 8 12 4. Okey, so kita akan dapat nilai negatif. So maksudnya direction dia dah berubah. Okey. So dia jadi compression. So tadi assumption kita adalah semuanya tension. Okey. So kita pun telah dapat dua nilai, iaitu nilai FDE dan FML. Okey, kemudian kita akan cari nilai yang ketiga, iaitu FDL. Okey. So nilai FDL. Okey, sekejap. Okey. So ini adalah FML sama dengan 38.4. Kemudian FDE tadi adalah 37. FDE 37.11 kilonewton. Okey. So ini ada 12 tadi. Okey. So sekarang ni kita akan calculate nilai FDL. Okey, FDL. So macam mana nak calculate nilai FDL? So kita dah pun ada ke semua nilai, tinggal FDL saja yang kita belum calculate. So untuk FDL, so dia lebih mudah. Okey. So kita boleh gunakan jumlah daya pada paksi X. Okey, apakah daya yang wujud pada paksi X? Kita ada FML dan kita ada FDX dan FDL. So kita gunakan jumlah daya pada paksi X. Jumlah daya pada paksi X sama dengan 0. Saya assume ke kanan adalah positif. So yang wujud dalam paksi X yang pertama adalah FML, iaitu ke kanan 38.4. Yang kedua FDE. So FDE ni dah jadi negatif Okey. So negatif 37.11 cos 14.04. Okey, FDL kita assume dulu positif. Okey, FDL cos 51.34. Okey. So selepas kita calculate, kita akan dapat FDL sama dengan, kita akan dapat nilai FDL okey sama dengan negatif
Okey, negatif 3.84 kilonewton. So apabila dia negatif, dia adalah compression. So kan kita dah assume semua dia mencapah keluar, so ini adalah tension semua. Okey. So apabila kita dapat negatif, maksudnya dia ke dalam lah. Okey, dan ke dalam dia adalah compression. So ini adalah compression, dan ini adalah tension. So ini adalah kaedah the method of section. Memang agak panjang, tapi dia kritikalnya adalah pada kita nak kira, nak tentukan nilai sudut dan juga force yang wujud menggunakan konsep moment dan konsep jumlah daya pada paksi X ataupun pada paksi Y. Okey, so itu adalah kaedah menggunakan the method of section. Kita ke soalan seterusnya. So soalan ni lebih mudah lah. Okey. So untuk soalan ni, okay, so given loading on the truss as shown, so find the force in members BC, PE and EF. So BC, BE and EF. This one, BC, BE and EF. Okay. So sini pun kita dah tahu dah nak cut yang mana. Okay. So first kali kita decide dulu kita nak cut mana. So kita akan cut di sini, dan kita nak ambil section yang di bawah ataupun di atas. Kalau kita ambil di bawah, kita kena calculate nilai A dan nilai G. Okay. So memang agak sukar lah. So baiknya kita ambil di atas. So kita dah ambil di atas, so kita tak perlu pun calculate, sebab semua force dah stated dah. Okay. Okay, dan kita ambil di atas. So kita pun akan lukis free body diagram untuk atas. Okay. So free body diagram yang wujud. Okay. So ini adalah body diagram. Okay. So D, E, C, dan ini adalah F, B, C, dan ini F, B, E, ini F, E, F. Okay. So semuanya kita dayanya kita keluarkan. Okay, kita consider sebagai tension. Okay. So apakah force yang ada pada sini? So, saya akan lukis juga force. Okay, di sini kita ada 5 kilonewton dan 5 kilonewton. So di sini 10 kilonewton. Okay, di sini ada juga 10 kilonewton. So jaraknya di sini adalah 4 meter. Okay, di sini 4 meter. Okay. So sini pun 4 meter. So kita perlu cari berapakah sudut. Okay. So kita kena cari sudut dekat sini berapa. Okay. So 4 sini adalah sudutnya adalah 45 darjah. Okay. So kita dah pun ada kesemua nilai yang kita perlukan. So kita dah boleh mula untuk buat calculation. So untuk memulakan calculation, so apakah nilai yang paling mudah untuk kita calculate? So di sini pelajar perlu sedikit kreatif. Okey. So kalau kita tengok pada free body diagram yang saya dah lukis ni, okey, FBC directionnya ke bawah. Okey. FEF directionnya ke bawah. So FBE ni directionnya ke bawah boleh, ke kiri pun boleh. So maksudnya di sini kita boleh calculate daya FBE dulu dengan menggunakan jumlah daya pada paksi X. Okey, kita boleh.
Sebab FBC tiada paksi X dan FEF tiada paksi X. So kita boleh calculate jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong. Saya assume ke kanan positif. So apakah daya yang wujud? Okey. So yang ni kita tak consider sebab kita tak ambil pun pada point yang ini. So daya yang wujud adalah 10 kilo Newton. Okey, di kanan yang ni. Yang ini adalah 5 kilo Newton. 5 kilo Newton. Okey. So tolak F B E cos 45 darjah. So harap student tak confuse kenapa saya tak ambil yang ni. Sebab yang ni sebenarnya dia, kalau dia bersambung baru dia wujud 10 kN ni. Okay, tapi dia tak bersambung pada titik B ni dekat sini. Yang ni saya lukis juga. Tapi dia tak bersambung pun sebab kita dah potong sini kan. Tapi saya terlukis kat sini. Okay, tapi tak mengapa. Hopefully pelajar tak confuse. So at the end FBE, okay, sebab kita akan ambil di sini saja, daya yang wujud di sini saja. Okay, so ada 10, ada 5 dan ada satu lagi FBE. So at the end FBE kita akan dapat, okay, 21.2 kilo Newton. Okay, dan dia adalah tension sebab kita dapat positif. Okay, so FBE kita dah dapat 21.2 kilo Newton. Okay, so kemudian, okay, saya move ke, okay, so tadi kita dah dapat FBE sama dengan apa tadi? 21.2 kilo Newton. Okay, so kemudian kita boleh calculate. Okay, apa yang kita nak calculate dulu? Okay, so mana-mana pun boleh. Okay, tapi yang paling mudah adalah kita calculate, okay, kita calculate FBC dulu. Okay, apabila kita calculate FBC dahulu, okay, sebab at the end kita akan pinkan DE ni. Okay, bila kita pinkan DE, okay, nilai FBE dan nilai FEF kita tak perlu masukkan dalam calculation kita. So untungnya kita pinkan DE, FBE dengan FEF kita tak perlu masukkan dalam calculation kita, tetapi kita boleh cari FBC. Okay, so jom kita calculate jumlah moment pada E sama dengan kosong, clockwise adalah positif. Okay, so apakah direction clockwise? Okay, clockwise yang pertama adalah 5 kN. Jarak 4 meter. Okay, so yang 5 yang ni ada tak? Tak ada sebab dia tak ada jarak senyap. 10 yang ni ada tak? Tak ada sebab dia tak ada jarak senyap. So 10 yang ni memang tak masuk, yang saya dah maklumkan tadi. Okay, so FBC ada. Okay, so FBC adalah the anti-clockwise. So FBC jarak 4. So FBC, okay, sama dengan 5 kilo Newton. Okay, dia juga adalah tension. Okay, so macam biasa, okay, kita ambil yang ini saja. Okay, okay, so kita ambil force yang wujud di sini saja. So at the end FBC kita dapat 5 kN. So kita boleh terus calculate FEF. Okay, so untuk calculate FEF, okay, so yang ni kita tulis dulu. FBE tadi kita dapat 21.2 kN
dan FBC kita dapat 5 kilonewton. So sekarang ni kita nak cari FEF. So FEF, so di manakah point yang kita perlu pinkan? Okey, di manakah point yang kita perlu pinkan? Okey, so yang mudahnya kita pinkan di point B. Okey, kita pinkan di point B. Okey, so apabila kita pinkan di point B, okey, apa kelebihan dia? FBC kita tak perlu include dan FBE pun kita tak perlu include, kan? In case kalau kita terdapat, kita salah nilai lah sebelum ni okey, untuk soalan ni kita tersalah nilai, so kita dah selamat untuk jawapan FEF sebab kita pin di point B. Apabila kita pin di point B, maka FBC dengan FBE nilainya tiada, termasuk juga yang 10 kN ni. Okey, so jumlah momen pada point B sama dengan kosong, clockwise adalah positif. So apakah momen yang wujud pada point B? Okey, so clockwise yang pertama adalah yang ini, 10 kali 4. Okey, tambah 5 kali 8. Okey, tambah lagi 5 kali 4. Okey, dan tambah lagi, okey, FEF darab 4. Okey, sama dengan kosong. Okey, kemudian FEF apabila kita dah calculate, so kita akan dapat nilainya adalah negatif 2 kilonewton. Okey, sorry, maafkan saya, bukan 2, silap. Negatif 25 kilonewton. So maksudnya FEF ni directionnya ke atas. So apabila kita dapat negatif, maka dia consider sebagai compression. So itulah apa topik, subtopik untuk the method of section. Okey, so perjalanannya agak sukar bagi yang soalan yang sebelum ni. Okey, dia melibatkan satu long truss. So untuk yang short truss macam ni pun kita boleh gunakan kaedah the method of section. So di mana kita apply konsep moment dan konsep jumlah daya pada paksi. So kita akan dapat kesemua nilai members yang kita nak cari. Okey, kalau saya boleh recall balik, okey, apa yang paling penting adalah, okey, first kali kat force apa yang dia nak. Okey, yang dalam ni dia nak BC, BE dan EF. So maka kalau tengok dia macam satu line je, BC, BE, EF. So automatic kita potong dekat sini. Okey, selepas kita potong, kita nak solve, kita nak pakai yang side bawah ke ataupun side atas. So kita tengok yang mana yang kita tak perlu cari nilai. So kalau kita gunakan yang bawah, kita perlu cari nilai A dan G ni. So dia banyak kerja lah. Dan possibility untuk tersilap tu, maafkan saya, possibility untuk tersilap itu lebih tinggi. So kita gunakan yang atas. So bila kita guna yang atas, kita check lah sama ada kita nak solve gunakan jumlah daripada paksi X ataupun jumlah daripada paksi Y, ataupun kita menggunakan konsep moment seperti yang saya dah tunjukkan sebelum ini. Maka tamatlah topik untuk structural analysis simple truss, di mana kita ada 3 subtopik. Yang pertama adalah the method of joint, yang kedua adalah zero force members, yang ketiga yang kita telah belajar sebentar tadi adalah the method of section. Okey, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum.